Bab yang keempat yang saya kira agak penting untuk kita sentuh walaupun dah masuk Isyak. Kalau ikut pihak Jabatan Mufti, boleh lebih, tapi boleh lebih sikit ataupun banyak, tak apa, Ustaz katanya. Tapi saya tak nak lebih banyak lah. Islam liberal, secara ringkasnya Islam liberal ini adalah Islam yang longgar dalam agama Islam itu sendiri. Bahkan Islam liberal ini boleh termasuk dalam kategori Kristian Melayu tadi, yang mana asalnya telah Kristian tapi dia mengaku di Islam. Dia pakai kopiah, datang solat Jumaat, puasa dan sebagainya, tapi sebenarnya sudah Kristian. Jadi mereka melaksanakan agenda Islam liberal, yang mana Islam liberal ni dia mengutamakan nilai-nilai Islam berbanding hukum hakam Islam. Dia kata Islam perlu mengikut peredaran masa. Jadi kita perlu ikut apa yang ada sekarang, perlu terima LGBT. Sebab apa? Itu peredaran masa. Manusia zaman dulu tidak bersyahwat pada lelaki, sama-sama lelaki. Manusia zaman sekarang ada evolusi, lelaki sama lelaki suka. Na'udzubillah. Jadi liberal dia melonggarkan agamanya mengikut peredaran masa. Islam, salah satu daripada sifat Islam adalah as-sabat wal murunah, yang tetap dan juga fleksibel. Di mana Islam itu tetap dan juga fleksibel? Islam tetap pada perkara-perkara yang sawabit, perkara yang telah termaktub dalam agama. Apa dia? Solat 5 waktu sehari semalam, Allah yang esa, puasa, zakat dan sebagainya. Tidak ada toleransi dalam perkara-perkara yang berkait hukum hakam selain daripada hukum hakam agama Islam. Jadi itu perkara prinsip dalam agama. Solat tak boleh dolak dalih, kecuali ada rukhsah sahaja, boleh jamak dan juga qasar. Tapi nak tinggal tak boleh. Pakai tudung, tak nak pakai tudung tak boleh. Tak nak pakai tudung, nak pakai tudung saji boleh. Ni nak buka terus, buka aurat, tunjuk rambut, apa juga dalil tak boleh. Kecuali perkara yang masalah, sebagai contoh nak bedah otak, takkan nak pakai tudung sebagai contoh. Ada pembedahan otak. Melihat aurat untuk melahirkan anak, sebab tak ada doktor perempuan, dibenarkan. Tapi perkara-perkara prinsip dalam agama kita, Allah Maha Esa, Nabi Muhammad sebagai Rasul, malaikat-malaikat, para sahabat dan sebagainya, perkara yang sawabit, perkara prinsip, sama sekali tidak akan diubah sejak Nabi Muhammad SAW ditabal sebagai Rasul sehinggalah hari kiamat. Takkan sama sekali diubah. Yang diubah yang di mana dalam agama Islam adalah mutaghayyirat, perkara-perkara yang diubah ataupun yang mengikut peredaran zaman. Sebagai contoh, dulu mungkin dadah tidak diharamkan atas sebab tidak ada dalil pengharaman. Tapi setelah penelitian para alim ulama, ni lama dah lah, penelitian para alim ulama yang mengkiaskan dadah dengan arak, jadi diharamkan dadah tersebut. Jadi sebab itu ada kaedah dalam qawaid fiqhiyah, kaedah fiqh, la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Tidak diingkari perubahan hukum berdasarkan perubahan zaman. Ada zaman hukumnya begini, ada zaman hukumnya begini, kan? Asalnya dulu haram, sekarang jadi halal. Asalnya dulu halal, sekarang jadi haram. Sebab apa? Sebab ada perkara yang perlu kita nak kekang daripada terus berkembang jadi tidak elok. Ada perkara yang dulu ada keburukan, sekarang sudah tidak ada keburukan. Jadi ada perkara yang diubah. Tapi liberal, dia ubah semua benda. Perkara prinsip pun ubah, perkara yang mutaghayyirat, yang berubah-ubah dalam agama kita mengikut zaman, lagilah diubah oleh Islam liberal. Jadi dalam Islam ni, antara matlamat kita sebenarnya ialah untuk membina masyarakat dan juga pemerintah yang melaksanakan nilai-nilai Islam dan juga hukum hakam Islam. Itu kita kena faham. Jadi masyarakat, kita bukan nak tegakkan Islam dalam kalangan pemerintah sahaja. Pemerintah Islam tapi masyarakat tidak Islam. Tidak ada agenda dakwah dan juga tarbiyah dalam kalangan Islam. Kan? Maksudnya pemerintah sahaja, siasah sahaja. Tak betul, tak lengkap. Dia perlu lengkap dengan tarbiyah dan juga dakwah dalam kalangan masyarakat. Maksudnya masyarakat melaksanakan Islam, pemerintah melaksanakan Islam. Kalau masyarakat sahaja tanpa pemerintah juga tak boleh jalan, tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu ditegakkan dengan nilai-nilai Islam dan juga hukum hakam Islam. Ada orang dia nak ambil nilai Islam sahaja, dia tak nak ambil hukum hakam Islam. Dia nak ambil nilai kebersihan, nilai toleransi, nilai sopan santun, nilai budi pekerti, hormat menghormati. Solat, tak nak solat. Saya tak pakai tudung tapi akhlak saya baik, kan? Saya tak pakai tudung tapi saya tak mencarut. Betul tak apa dia cakap? Betul, kamu baiklah bab tak mencarut, kamu baiklah akhlak kamu baik, tapi kamu tetap dapat dosa sebab kamu tak pakai tudung.
tudung dan juga akhlak adalah dua perkara yang berbeza. Orang yang pakai tudung tidak semestinya baik. Orang yang pakai tudung dapat pahala pakai tudung. Tapi kalau dia mencarut, walaupun dia pakai tudung, dia dapat dosa sebab dia mencarut. Jadi pahala pun dapat, dosa pun dapat. Orang yang tak pakai tudung tapi tidak mencarut, akhlaknya baik, hormat mak ayah dia, dapat dosa, tak pakai tudung, dapat pahala sebab akhlak dia baik. Jadi apa sebenarnya yang kita nak sebenarnya? Jadi pakailah tudung sebetul-betulnya dan juga akhlak yang baik. Begitu juga lelaki, sama. Kan? Kita maksudnya kita ambil nilai-nilai Islam dan juga hukum hakam Islam, tak tinggal sama sekali. Ada negara yang melaksanakan nilai-nilai Islam, sebagai contoh negara Jepun, negara-negara Eropah, nilai kebersihan, nilai common sense, nilai toleransi dan sebagainya. Tapi tidak ada hukum hakam Islam. Ada negara yang melaksanakan hukum hakam Islam tapi nilai Islam tak ada. Jadi kita nak dua-duanya berjalan seiring. Ada nilai-nilai Islam dan juga hukum hakam Islam. Jadi itu yang antara ciri lain berkenaan dengan Islam liberal ni ialah dia didanai untuk menyebarkan, melonggarkan Islam itu sendiri. Yang mana dalam Islam liberal itu sendiri ada golongan mustasyrikin, orientalis. Orientalis ni kerjanya apa? Ialah dia belajar Islam untuk merosakkan Islam. Sehingga kan ada antara mereka ini orientalis Belanda namanya Snoek Hogronje. Saya tak pastilah bacaan ataupun sebutannya sebetulnya macam mana, sehingga dia mengakui masuk Islam, menganut agama Islam, menunaikan haji dan juga umrah di Mekah. Tapi rupa-rupanya dia nak merosakkan Islam dari dalam. Ada satu kisah yang agak lucu ataupun menjadi pedoman bagi kita. Ada satu orientalis dipanggil mustasyrikin dalam bahasa Arab. Sebab apa? Mustasyrikin yang meminta ketimuran. Orang barat dia datang Timur Tengah, dipanggil Timur Tengah tu timur lah. Kita yang berada di Asia Tenggara, kita panggil di sana Asia Barat. Maknanya mereka disebut sebagai mustasyrikin, sebagai orang Eropah. Jadi mereka ni datang ke Timur Tengah, belajar hadis Nabi untuk menyeleweng hadis Nabi. Menyeleweng hadis Nabi. Tapi satu hari para mustasyrikin ni, orientalis ni, dia dapati hadis-hadis Nabi ni tak disusun dengan baik. Jadi susah demo nak buat kerja. Sebab apa tak disusun? Jadi mereka pun ambil inisiatif susun hadis. Ada yang ikut abjad, ada yang ikut tajuk, ada yang ikut tema dan sebagainya. Susun jadi indeks yang banyak, sehingga jadi satu kitab. Sehinggalah akhirnya rupa-rupanya kitab itu digunakan oleh para ulama hadis pada masa kini. Sebab apa? Sebab atas jasa orientalis tadi. Sebab itu dalam hadis disebut berkenaan bahawasanya Islam ini kadang-kadang ada ketikanya dibangunkan oleh musuh Islam itu sendiri. Musuh Islam ingat dia buat kerja tu untuk menjatuhkan Islam, rupa-rupanya memberi jasa pada Islam, pada agama Islam itu.